Hai, selamat sejahtera. Hari ini kita belajar bersama saya, Cikgu Khairul Kamilah, bagaimana kita menukarkan unit mililiter, dan liter. Okey. Liter ni kita biasanya guna untuk mengukur isi padu cecair. Okey. Sebelum ni kita belajar jisim. Jisim tu untuk mengukur berat badan yang menggunakan unit kg dan G. Dan sebelum-sebelum tu kita belajar tentang unit panjang, okay, untuk mengukur sesuatu objek. Kali ni kita akan bagaimana kita nak mengukur sesuatu isi padu cecair menggunakan unit mililiter dan liter. Okay, tukarkan unit mililiter dan liter. Hari ni kita akan belajar benda-benda ni. Apa yang kita nak tukarkan? Okay, first sebelum kita nak menukar tu, kita kena belajar dulu tentang simbol. Okay, simbol L ni maksud dia liter. Kita biasanya tulis sebagai L saja. Ya. Tak kira lah dia nak tulis L tu macam mana bentuk dia, tetapi yang pastinya L tu maksud dia liter, ml tu maksudnya mililiter. Okay, ini adalah simbol-simbol untuk unit yang kita belajar pada hari ini, iaitu unit untuk mengukur isi padu cecair. Okey, 1 liter bersamaan 1000 mililiter. 1 liter ni bersamaan 1000 mililiter. Jadi maksudnya kalau kita cakap liter ni benda yang besar lah maksudnya. Jadi kalau 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Kalau 1000 mililiter bersamaan 1 liter. Itu perkaitan dia. Okay, macam mana kita nak tukarkan liter kepada mililiter? Kalau kita nak tukarkan liter kepada mililiter, kalau liter tukarkan kepada mililiter, kita kena darab dengan 1000. Ni, benda ni. Darab dengan 1000. Okay, kalau mililiter ditukarkan kepada liter, kita kena bahagikan 1000. Okay. Ini adalah contoh-contoh bentuk pecahan liter. 1/2 liter bersamaan dengan 500 mililiter. 1/4 liter bersamaan 250 mililiter. 1/5 liter bersamaan 200 mililiter. 1/8 liter bersamaan 125 mililiter. 1/10 liter bersamaan 100 mililiter. Okay, yang ini hafal. Kalau kamu jumpa 1/2 je, penyebut je 2, 500 saja. Kalau dia 1, 500 lah. Kalau 1/4, 250 mililiter. Kalau 1/5 liter bersamaan 200 mililiter. Kalau 1/8 liter bersamaan 125 mililiter. 1/10 liter bersamaan 100 mililiter. Okay, saya nak benda ni dan benda ni. Awak tolong tulis dalam buku awak, okey? Dan hafalkan. Okey, so kita pergi kepada contoh, tukarkan liter kepada mililiter atau sebaliknya. Maksudnya, kalau unit liter, dia nak awak tukarkan kepada mililiter. Kalau unit dia mililiter, dia nak tukarkan kepada liter. Itu maksudnya sebaliknya tu. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh pertama. 0.35 liter. So, kalau liter, kita kena tukarkan kepada mililiter. Jadi, liter ni kita kena tukarkan kepada mililiter. Macam mana kita nak tukarkan kepada mililiter? Kita tengok rumus yang kita cakap tadi apa. Kalau liter tukarkan kepada mililiter, kita kena darab dengan 1000. Jadi, kita kena darab dengan 1000. So, 0.35 kita darab dengan 1000. Sebelum ni cikgu pernah ajar, kalau kita melibatkan perpuluhan ni, perpuluhan kalau kita darab, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ni. Kita tengok ni, dia ada 3 sifar. Jadi kalau darab, kita gerakkan daripada kiri ke kanan sebanyak 3 kali mengikut sifar ni. So, kita gerakkan daripada kiri ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi jawapannya, yang ini kita letak sifar, jadi perpuluhan berubah kat situ. So, 35 sifar mililiter. Okay, sifar yang berada di depan ni tak payah tulis lagi dah. So, jawapan dia kalau sifar perpuluhan 35 liter bersamaan 350 mililiter.
Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya adalah 1.2 liter. Jadi kalau liter ni kita kena tukar kepada mililiter. Sama juga macam tadi. So, kalau liter tukarkan kepada mililiter, kita kena darab dengan 1000. Jadi kalau darab perpuluhan senang je. Okay, darab dengan 1000. Jadi kita gerakkan sebanyak 3 kali tiap puluhan ni, kita gerakkan sebanyak 3 kali ke sebelah kanan. Okay, sebanyak 3 kali. Jadi benda ni tak ada, kita letaklah sifar kat sini. So, jawapannya 1, 2, sifar, sifar, mililiter. Okay, bagaimana pula dengan ink ni? Ink ni 15 mililiter. So, mililiter ni dia nak awak tukarkan kepada liter. Ingat dia cakap unit sebaliknya. So, kalau mililiter tukar kepada liter lah. So, mililiter kalau kita tukarkan kepada liter, kita kena bahagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000. Saya dah cakap tadi kan, saya suruh awak hafal, jadi tolong hafal, okey? Bahagi 1000. So, kita kena buat macam ni, 15 bahagi dengan 1000. Jadi tadi kalau darab kita gerak ke kanan, kalau bahagi kita gerak ke sebelah kiri. Oleh kerana ini adalah nombor bulat, so titik-titik puluhan dia berada di ujung ni, di belakang sifar ni. So titik puluhan belakang sifar pula, di belakang asal, rumah asal. So titik puluhan kat situ. So kita ada 3 sifar, jadi kita gerakkan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Okay, sebanyak 3 kali, jadi titik puluhan kat situ. Jadi kalau titik puluhan kat sini, benda yang kat depan ni kita kena tulis sifar, wajib. Jadi yang ni tak ada nombor, kita letak sifar. Dan ni 1, 5. Liter. Okay? Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Masih lagi soalan yang sama, tukarkan. Okay, kepada liter ke, mililiter ke. Jadi kita tengok soalan ni. Mililiter, jadi dia nak awak tukarkan kepada liter. So, mililiter tukarkan kepada liter. Jadi, kita kena buat bahagi 1000. Jadi, so kita kena tulis macam ni. Bahagi 1000. Oleh kerana bahagi, kita gerakkan ke sebelah. Dari belah kanan ke sebelah kiri. Titik perpuluhan nombor bulat berada di belakang rumah sah. Sini. Okay. So, kita gerakkan sebanyak 3 kali mengikut bilangan sifar. Jadi 1, 2, 3. Jadi titik puluhan kat situ. So titik puluhan kat sini, apa nombor yang kat depan ni tak ada, kita letak sifar. Jangan tak letak. Jadi kita boleh tulis sifar perpuluhan 2 sifar-sifar, ataupun awak boleh padam sifar di belakang ni. Boleh. Tapi sifar di depan tidak boleh dipadam. So jawapan dia sifar perpuluhan 2 liter. Okey, masih lagi soalan yang sama, tukarkan liter kepada mililiter atau sebaliknya. So, soalan yang ini masih lagi soalan yang bentuk gambar rajah. So, soalan ni dia dalam mililiter. So, of course dia suruh awak tukarkan kepada liter. Okey. So, kamu kena ingat balik rumus yang sesuai hafal tu. Kalau mililiter ditukarkan kepada liter, kita kena buat bahagi 1000. So, kita kena buat macam ni lah. Macam tadi, saya ajar tadi. Bahagi dengan 1000. So, titik perpuluhan berada di belakang rumah sah. Jadi, ada 3 sifar. Kita gerakkan daripada kanan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Tolong. Benda ni dah saya banyak ulang daripada unit panjang lagi. So, tak ada istilah awak tak boleh lagi nak buat pergerakan titik perpuluhan. Darab ataupun bahagi. So, 1.4 sifar. Okey, sifar di belakang kita boleh tambah, kita boleh hilangkan, kita boleh padam sebab dia tidak membawa apa-apa maksud. Kita buang pun boleh, kita letak pun boleh. So, mana-mana awak lah. Jadi, jawapan dia 1.4 liter. So, jangan lupa buat kerja rumah muka surat 200, jawab semua soalan asah minda tersebut. Okey?
Okay, so soalan ni nyatakan jawapan dalam pecahan. Okay, dia nak jawapan dalam pecahan ni. Macam tadi kita nak dalam puluhan, angka, nombor bulan apa semua. Tapi yang ni dia dah tetapkan dalam pecahan. So awak jangan buat pula dalam perpuluhan. Awak kena buat dalam pecahan juga. So contoh yang pertama adalah 800 ml ditukarkan kepada liter tetapi mesti bentuk pecahan. Jadi kita kena tahu mililiter kalau ditukarkan kepada liter, kita kena buat bahagi 1000. Awak ingat balik, ingat semula, ingat bahagi ni, bahagi ni kita boleh buat dia sebagai per. Per kan pecahan, so kita kena buat macam ni. 800 bahagi 1000. Per ni bermaksud bahagi. Okay, benda ni adalah bermaksud bahagi. Sebab kita nak tukarkan kepada pecahan, jadi kita terus tukarkan benda tu kepada pecahan. Jadi bila dah dapat macam ni, ada sifar kan di belakang ni dua-dua. Di belakang ni semua sifar, jadi kita boleh pangkahkan. Kita boleh buang. Okay, buangkan sifar di belakang ni. Jadi jawapan dia 8/10 liter sebab dia nak liter. So awak nak tinggalkan jawapan seperti ini pun boleh. Ataupun awak kecil pula. Awak mudahkan dia dengan sifir 2. Okey, awak mudahkan dia dengan sifir 2. Jadi 8 bahagi 2, 4. 10 bahagi 2, 5. Jadi 4/5 liter. Okey, jadi awak nak tinggalkan jawapan dalam jawapan ini pun boleh. Ataupun yang ini. Itu terpulang pada awak. Okey. Jadi kalau awak hanya mampu buat setakat ini, kamu tak faham maksud mudahkan ni maksudnya bahagi. Kalau bahagi 2 kat atas, bahagi 2 kat bawah. Okay? Jangan awak bagi 2 kat atas bawah, bagi 4 itu salah. So, jawapan dia 4/5 liter. Ini bentuk pecahan ni. Dia nak dalam pecahan. So, jawapan dia macam tu lah. 4/5 liter. Kita tengok contoh yang kedua, 1200 ml tukarkan kepada liter dan wajib dalam bentuk pecahan. So, macam tadi. Mililiter tukarkan kepada liter, kita kena buat bahagi 1000. Kalau bahagi, kita terus letak dia dalam pecahan. Okey, bahagi 1000. Macam ni lah. Okay, jadi belakang ada sifar kan. Jadi belakang sifar ni, kita boleh pangkahkan. Okay, yang ini 12/10. Awak tak boleh tinggalkan jawapan macam ni tau. Tadi awak kena tengok dia punya sifar. Ada satu kan. Jadi, tengok betul-betul apa yang saya buat. Sifar ada 1. Okey. Jadi, mula-mula kita tulis 10 dulu. Sifar ada 1. Jadi, awak ambil nombor yang di belakang ni. Nombor belakang ni. Sebab ada satu sifar, ambil 1 je. Jadi, letak sini 2. Okey, yang 1 ni, awak keluarkan. Letak kat luar. Jadi, jawapannya 1/2/10 liter. Awak boleh tinggalkan jawapan seperti ini. Ataupun awak boleh mudahkan lagi dengan sifir 2. Jadi jawapannya 1/5. Macam mana saya dapat 1? 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2, 5. Okey. Ulang balik. Ni tadi kita pangkah-pangkahkan dapat 12/10. Jadi dia ada satu sifar kat sini. Jadi kita tulis siap-siap 10. Okey. 2 ni sebab dia satu sifar, ambil 2 yang belakang ni je. Nombor yang belakang ni 2 kita letak di sini. Okey. 1 ni kita letak tepi ni. Ini teknik lah, teknik untuk awak mudah faham lah. Okey, lepas tu bahagi dengan 2. Sebab kenapa saya bahagikan 2? Sebab saya nak pemudahkan dia. Okey, jadi 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2, 5. Jadi 1 ni tetap 1 lah. Jangan awak pula bahagi 1 ni dengan 2. Tak boleh. Okey, jawapannya 1/5 liter. Kita tengok contoh yang seterusnya iaitu contoh C. Contoh C ni 3900 ml tukarkan kepada liter. Dia nak dalam pecahan masih lagi dalam pecahan. So kita kena ingat mililiter tukarkan kepada liter. Kita kena buat bahagi dengan 1000. Jadi 3900 dibahagi dengan 1000. Kita buat kaedah bentuk pecahan iaitu per tu mewakili bahagilah per tu. Jadi bahagi 1000. Jadi oleh kerana 2 belakang ni adalah sifar, jadi kita boleh memansuhkan dengan sifar di bawah tu. So kita mansuhkan, buang satu-satu. Okey, jadi jawapan dia 39/10.
Okay, macam teknik tadi yang saya ajar, dia ada satu sifar. Jadi kita ambil ni 9. Okay. 10 tu per 10 lah. Okay, 3 dekat luar ni, 3 dekat ni, kita letak dekat luar. Jadi jawapannya dalam 3, 9 per 10 liter. So, kita tengok nombornya, 9 dengan 10. 9 bagi 2 tak boleh. Jadi, kita tak boleh lah. Jadi, inilah jawapan dia. Jadi, kita tak perlu nak mudahkan dia. So, jawapan dia adalah 3, 9 per 10 sahaja. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu nyatakan jawapan dalam perpuluhan. So, dia nak dalam perpuluhan. Jadi, 5 ni, 5 ml ni, kita nak tukarkan liter tetapi jawapan mesti perpuluhan. Yang tadi tu kita buat mesti pecahan. Yang ini wajib perpuluhan. So, kita kena tahu rumus lah. Rumus mililiter tukarkan kepada liter, kita kena buat bahagi 1000. Okay, so bahagi 1000 lagi. Jadi, kita kena buat bahagi 1000. Yang ni kita jangan buat per sebab kita nak perpuluhan. Jadi, kita bahagi je 1000. Jadi, kita guna pergerakan titik perpuluhan. Ingat titik perpuluhan rumah bagi nombor bulat adalah berada di belakang rumah sar. So, kita ada 3 sifar. Jadi, kita kena gerak daripada kanan ke kiri sebanyak 3 kali titik perpuluhan tu. Jadi, titik perpuluhan berubah kat situ. So, di sini kita letak sifar. Sini letak sifar. Sini letak sifar. Jadi, jawapannya sifar perpuluhan sifar 5 liter. Okay, sifar yang berada di tengah macam ni, jangan awak buang. Mana boleh. Dia ada maksud. Kalau di belakang ni, baru kamu boleh buang. Kalau di sini, tak boleh. Sebab ada nombor kat sini. Okay, kita tengok B. B adalah 10,080 ml. Tukarkan kepada liter. Jawapan dia nak dalam perpuluhan. Jadi, mililiter tukarkan kepada liter. Kita kena buat bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 1000. Senang je ni. Kita bermain dengan nombor 1000 je. So, kita kena bahagi dalam bentuk lazim. Bentuk lazim pula. Buat ayat matematik dulu. Okay, lepas tu kita buat pergerakan titik perpuluhan. Oleh kerana dia adalah nombor bulat, jadi titik perpuluhan berada di belakang rumah sar. Jadi kita gerakkan sebanyak 3 kali titik perpuluhan ni. Jadi kita tulis 1, 2, 3. Jadi titik perpuluhan berubah kat situ. So, 10 perpuluhan sifar 8 sifar liter. Kalau kamu nak tulis macam ni pun boleh. Ataupun kamu nak tulis 10. Okay. Maaf. 10 perpuluhan sifar 8 liter. Okay. Sifar yang di belakang ni kamu boleh buang. Nak buang boleh, tak nak buang pun tak apa. Tak ada masalah. Dua-dua boleh diterima jawapannya. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya adalah 26 liter, 40 mililiter. Tukarkan kepada liter, wajib dalam perpuluhan. Okay, so kita tahu mililiter kalau ditukarkan kepada liter adalah bahagi 1000. Kalau liter tukarkan kepada mililiter adalah darab 1000. Jadi, first kita kena tukar ni dulu. 26 liter bersamaan berapa mililiter? Jadi, kalau 1 liter, 1000. Kalau 26, 26,000. Senang je. So, lepas tu kita tambah dengan 40 tu. Tambah 40. Okay, tambah 40 liter, mililiter tu. Sorry mililiter bukan liter. Okay, jadi jawapannya 26,040 mililiter. Okay, yang ini step 1, yang ini step 2. Okay, step yang ketiga. Macam mana kita nak tukarkan kepada liter dalam bentuk perpuluhan? So, 26040 ni kita bahagi dengan 1000. Kenapa bahagi? Sebab dia cakap mililiter tukarkan kepada liter, kita kena buat bahagi. Jadi, kita bahagikan 1000. Dia ada 3 sifar. Jadi, kita letak titik perpuluhan kat situ. Jadi, kita gerakkan sebanyak 3 kali.
Jadi perpuluhan berhenti di situ. So jawapan dia 26.040 mililiter ataupun 26.040 liter. Silap bukan mililiter. Liter. Sorry. Liter. Okay. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, yang ini melibatkan pecahan liter. Tukarkan kepada mililiter. Pecahan liter kepada mililiter. Yang ni kita kena tahulah yang pecahan yang saya suruh hafal tadi. Yang saya suruh salin dalam nota dan hafal. Jadi kalau 1/8 liter bersamaan dengan 125 mililiter. Yang ni kita dah hafal ni. Tak boleh nak kira-kira. Hafal je. So, jadi 1/8 ni, tulis elok-elok sini. 1/8 liter bersamaan 125 mililiter. Okay, kita pecahkan ni dulu. Okay, lepas tu yang 6 ni, 6 liter bersamaan berapa mililiter? Mestilah 6,000. Okay, lepas tu apa kita nak buat dengan dua nombor ni? Apa kita nak buat dengan dua nombor ni? Kita tambahlah 6,000 tambah dengan 125. Jadi jawapannya 6,125 mililiter. Okey? Kalau tak faham, dengar balik. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. 5/7/10 liter tukarkan kepada mililiter. Jadi yang ini melibatkan pecahan per 10. Jadi 1/10 bersamaan 1/10 liter bersamaan 100 mililiter. Jadi yang ini kita buat dulu. Okay, step yang pertama. Jadi 7/10 liter sama dengan berapa mililiter? Jadi kalau 1/10 liter bersamaan 100, kalau 7, jadi darablah 7. Jadi jawapannya 700. So jawapannya 700 mililiter. Faham tak kat sini? Tengok betul-betul ni. Kalau 1/10 100. Jadi dia minta 7. Jadi darablah dengan 7. Dapatlah 700. 700 mililiter. Okay, lepas tu baru kita selesaikan 5 tu pula. Okay, yang 5 ni pula. Okay, 5 ni. Okay, 5 liter. Okay, 5 ni jangan awak lupa dengan ni. 5 liter berapa mililiter? Kalau 1 liter bersamaan 1000 mililiter, kalau 5, 5,000. Senang je. Lepas tu apa kita nak buat dengan dua nombor tu? Kita tambah je lah. 5,000 tambah dengan 700. Jadi jawapannya 5,700 mililiter. Okay. Faham tak dekat sini? Itu saja ya. Kalau awak tak faham lagi, ulang balik. Dengar. Dan jangan lupa buat latihan yang saya suruh tadi ya. Okay. Terima kasih. Sorry. Saya baru teringat. Sebelum awak nak buat latihan ni, awak kena jawab kuis dulu ya yang saya bagi nanti. Okay. Bye.